Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia ini kita bertemu kembali untuk menyambung ulang kaji kitab Bidayatul Hidayah kita untuk siri yang ke-11. Okey. Dan insya-Allah kita akan masuk untuk bab yang terakhir, iaitu bab mengenai adab-adab bersahabat dan bergaul. Dan insya-Allah kita akan khatamkan ulang kaji kitab kita pada minggu hadapan. Okey. Jadi kita ada lagi minggu ini dan minggu hadapan untuk kita habiskan kitab Bidayatul Hidayah. Jadi semuanya kita ada 12 minggu lah. 12 minggu ni 3 bulan. Alhamdulillah lah kita berjaya menghabiskan ulang kaji kitab kita dalam masa 3 bulan. InsyaAllah minggu hadapan adalah siri kita yang terakhir, insyaAllah. Jadi untuk perbincangan kita pada hari ini, kita akan membincangkan bab terakhir dalam kitab Bidayatul Hidayah. Tetapi saya akan bahagikan kepada 2 bahagian. Satu bahagian pada minggu ini, kita akan tengok bagaimana kita beradab untuk bersahabat dengan Allah sebagai seorang guru, seorang murid dan juga dengan ibu bapa. Dan insya-Allah lagi separuh kita akan sambung pada minggu hadapan. Jadi kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahawa sahabatmu yang tidak pernah berpisah denganmu ketika kamu bermukim, berpergian, tidur, berjaga, bahkan dalam hidup dalam matimu ialah Tuhanmu, Tuanmu, pemilikmu dan penciptamu. Selama makna kamu mengingatinya, nescaya dialah teman yang berada di sampingmu, kerana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ana jalisu man zakarani. Artinya, aku ialah teman bagi orang-orang yang berzikir, iaitu yang mengingati aku. Jika hatimu patah kerana sedih atas kecuaianmu menunaikan kewajipan agama, maka dia sentiasa menjadi penemanmu ketika Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Artinya, aku berada bersama para hamba yang patah hati disebabkan bersedih keranaku. Jadi dikata dekat sini, yang paling utama kalau ikut Imam Ghazali ialah Allah Ta'ala. Sebelum kita dengan manusia, dengan ibu bapa ke pasangan, yang pertama sekali adalah kita kena bersahabat dengan Allah. Cuma bersahabat dengan Allah ini bukanlah kita melihat secara jelas masa kita bersahabat dengan manusia, dia berbeza. Okey. Jadi kalau ini kita kena nak dalami lagi, kita kena tengok ilmu kalam lah. Okey. Tetapi dia bukanlah adab sama bagaimana kita bersahabat dengan rakan-rakan yang lain. Dengan Allah ini, yang paling penting ialah kita sentiasa ingat pada Allah dan insya-Allah Allah akan ingat kepada kita. Jadi yang pertamanya itu, Imam Ghazali menetapkan adab-adab bersahabat dengan Allah Ta'ala. Sekiranya kamu benar-benar mengenalinya, yang ini Allah Ta'ala, nescaya kamu akan menjadikannya sebagai sahabat dan meninggalkan manusia sejauh-jauhnya. Jika kamu tidak mampu melaksanakan hal ini setiap waktumu, maka elakkanlah malam dan siangmu terbiar kosong daripada waktu untuk berkhalwat bersama Tuhanmu dan merasai kenikmatan bersamanya ketika bermunajat kepadanya. Ketika itu kamu pula mempelajari adab-adab bersahabat dengan Allah Ta'ala. Kalau kita lihat contoh, kita lihat ahli-ahli sufi, di mana mereka suka berkhalwat, suka bersendiri kerana mereka berzikir. Bagi mereka bersahabat dengan Allah Ta'ala. Sebab itu sehingga Rabi'atul Adawiyah dikatakan bahawa Allah itu adalah kekasih dia. Sebab mereka terlalu mengingati Allah Ta'ala sehingga mereka meninggalkan manusia. Jadi untuk kita nak beradab dengan Allah, kita ada adab-adabnya. Pertama ialah menundukkan kepala. Sebab kita tahu Allah adalah Maha Besar, Dia adalah pemilik, Dia adalah Tuhan kita, kita adalah hamba. Jadi pertama, bila kita nak bersahabat dengan Allah adalah kita menundukkan kepala kita. Sebab itu bila kita semayang, kita tunduk sikit kepala, lihat kepada tempat untuk kita bersujud. Sebagai tanda kita hormat. Yang kedua adalah menjaga pandangan mata. Iaitu kita jangan melihat perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang buruk. Ketiga, memfokuskan tujuan kita, tujuan hidup kita.
Keempat, sentiasa berdiam diri. Selalunya kalau kalau orang yang suka bersahabat dengan Allah ini, yang mengingati Allah, mereka tidak banyak cakap. Mereka punya harian mereka dipenuhi dengan zikrullah, iaitu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Sebab itu kerana mereka kurang bercakap. Kemudian kelima, menenangkan anggota badan. Okey. Keenam, segera mengerjakan perintah, iaitu apabila azan terus pergi solat, buat amalan-amalan sunat, apa-apa perintah Allah dilakukan segera-geranya. Kemudian meninggalkan larangannya. Yang ini kita dah bincangkan dalam menjauhi maksiat. Okey, 2 bab lepas. Okey, menjauhi maksiat, kita kena tinggalkan semua perasaan-perasaan kita, kemaksiatan, semua anggota, hasad, dengki, masalah hati, semua kita kena tinggalkan. Kemudian tidak menolak takdir. Maksudnya bila kita menerima apa-apa musibah, apa-apa rezeki, kita menerima redha dengan qada dan qadar. Jika kita katakan, Allah, kenapalah aku yang selalu aku yang kena. Itu adalah kita seperti menolak takdir sebenarnya. Kesembilan, ialah sentiasa berzikir, iaitu ingat kepada Allah Ta'ala. Yang ke-10 is melazimi fikir. Ini satu benda yang lagi penting. Satu, berzikir. Yang kedua, kita juga kena berfikir. Berfikir tentang apa? Iaitu adalah kita berfikir tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Okay? Dalam setiap hari kita akan nampak semua. Kita kena berfikir. Contoh, kita tengok hari ini kan. Bagaimana siang bertukar menjadi malam. Bagaimana malam bertukar menjadi siang. Kita kena berfikir. Kita jangan jadi macam orang bodoh. Ni automatik kot. Tak. Kenapa bulan macam ni? Kenapa matahari macam ni? Kenapa ada bulan sabit? Itu semua adalah kerja Allah Ta'ala. Jadi apabila kita berfikir perkara-perkara tersebut, insya-Allah kita akan lebih mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ke-11, mengutamakan perkara yang hak ke atas yang batil. Yang ke-12 adalah putus asa daripada makhluk. Ini pun satu benda. Ini mungkin ada antara kita agak sukar untuk membuat perkara ini, iaitu sehingga kan macam kita tidak berharap kepada manusia, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Contoh, bila kita rumah kita kena curi ke kan, kita berdoa, kita bermunajat. Okey, bukan tak boleh minta tolong polis, boleh, tetapi itu adalah sebagai salah satu, kita kata, laluan, platform untuk kita berminta kepada Allah Ta'ala. Kemudian berasa rendah diri terhadap kehebatannya. Kalau kita ada rasa besar diri, kita terlalu rasa bangga, takbur, kita kena fikir balik. Rasa tersentak di sebalik malu kepadanya. Okey, orang kata sekarang sentak lah. Okey, tenang daripada pelbagai helah dalam pekerjaan kerana yakin dengan jaminan Allah Ta'ala. Walaupun dekat tempat kerja dia itu banyak politik tempat kerja, banyak orang buat ke dia, tapi dia satu ingat bahawa ini adalah hilah sahaja dan dia yakin dengan Allah Subhanahu Taala. Maksudnya tawakal dia kepada Allah itu sangat tinggi. Dan yang terakhir adalah tawakal atas kurniaan Allah Taala kerana yakin pilihannya adalah terbaik. Contoh, kita mungkin berharap nak jadi guru besar, tapi kita dapat jadi guru taska je. Jadi kita kena yakin bahawa ini rezeki Allah yang telah tertulis untuk kita. Jadi kita kena terima dan redha. InsyaAllah ada sebab kenapa Allah tak nak beri kita seperti apa yang kita cita-citakan atau kita impi-impikan. Semua perkara ini hendaklah menjadi panji dirimu sepanjang malam dan siang, disebabkan ia adalah adab-adab bersahabat dengan teman yang tidak berpisah denganmu, sedangkan semua makhluk berpisahmu denganmu pada masa. Jadi kalau kita dengan manusia, contoh kalau kawan-kawan kita dekat tempat kerja, masa kat tempat kerja tu adalah, lepas tu lepas balik tu mungkin dah tak ada, ataupun adalah call kejap ke tak sekejap. Tetapi kalau Allah SWT ini 24 hour, okay? 7 hari seminggu, walaupun kita tidur, kita bangun, kita pergi mana-mana pun, kita pergi tempat kerja, kita pergi belajar, okay? Beliau sentiasa ada dengan kita. Jadi itu adalah adab pertama yang diajar oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang kedua adalah adab-adab seorang guru. Jika kamu seorang guru, maka adab-adab seorang guru yang perlu ada pada dirimu ialah, yang kedua diterangkan kat sini adalah adab sebagai seorang guru. Bukan murid je ada adab, guru pun ada adabnya. Jadi kita seorang mungkin penceramah dekat masjid, kita sebagai seorang guru taska ke sekolah rendah,
sekolah menengah, ataupun kita seorang pensyarah ke, profesor, atau kita sebagai ibu bapa yang mengajar anak-anak kita. Okey, kita boleh apply this thing dekat kita punya murid. Yang pertama, diletakkan paling tinggi adalah sabar. Okey, jadi sifat seorang guru yang paling penting adalah sabar. Sebab kita tahu bahawa murid, pelajar, anak-anak kita ini begitu banyak kerenah. Jadi yang paling penting adalah sabar. Kalau tak datang semua, datang seorang pun kita kena sabar. Okey, kita ajar juga walaupun seorang. Okey, mungkin terlalu bising, kita kena sabar. Jangan terus marah mengamuk tak tahu pasal, kerana marah itu adalah hasutan syaitan. Okey, yang kedua, sentiasa berlemah lembut. Okey, kerana orang selalunya lebih dapat menerima jika dengan seorang guru yang lemah lembut berbanding dengan seorang guru yang keras. Okey, yang asyik macam nak marah je kan. Contoh bila kita kat sekolah kan, cikgu yang baik dengan cikgu yang garang, kita suka pergi kelas cikgu yang baik. Okey, kita takut bila kita tidak berlemah lembut, kita sentiasa garang, nanti murid akan lari. Yang ketiga adalah duduk dengan penuh sopan dalam keadaan yang beradab dan menundukkan kepala. Jadi bukan murid sahaja yang perlu duduk dengan sopan, tapi guru juga sama. Janganlah kita duduk atas meja, okey, berdiri atas meja sebab nak bangga murid, tak boleh. Okey, guru pun, sebab guru adalah sebagai contoh kepada murid. Jadi kita sebagai guru, kita kena tunjuk contoh yang baik. Kalau guru tu selalu duk cakap mengarut kan, duk asyik buat lawak je, nanti murid pun ikutlah asyik buat lawak je murid dia. Sebab kenapa? Cikgu dia buat macam tu. Okey. Yang keempat, tidak takbur terhadap semua orang kecuali kepada mereka yang zalim dengan tujuan menghapus kezalimannya. Maksudnya kita jangan takbur dengan diri kalau sebagai seorang guru. Kita nak ajar dah baik dah kan, tapi kita kata akulah paling hebat buat Microsoft ni kat semua orang kan, akulah paling hebat ajar benda ni, orang lain pun tak boleh lawan aku. Kecuali kalau orang tu pergi ajar ajaran sesat kan, kalau nak buat macam ni kena buat macam ni, padahal benda tu salah. Kalau macam tak apalah, salah tu, kan ni macam ni. Tetapi kalau kita nak tunjukkan bahawa kita ni hebat, terlalu tinggi keakuan diri kita, itu adalah sesuatu yang tidak beradab sebagai seorang guru. Yang kelima, mendahulukan sikap tawaduk dalam setiap perhimpunan orang ramai dan juga majlis. Sebagai seorang guru, kita kena bertawaduk. Tak kisahlah setinggi mana pun ilmu kita, kita perlu bertawaduk. Jika guru yang tidak bertawaduk, dia macam tadi ada asyik keakuan. Akulah guru paling pandai, akulah guru yang paling baik. Apa-apa ikut aku, jangan dengar cakap dia. Itu adalah sesuatu perkara yang tidak beradab. Yang keenam, tidak bergurau senda dan berjenaka. Bukanlah tak boleh langsung nak bergurau dan berjenaka, tetapi ada hadnya. Contohnya, kalau kita makan, kalau tak ada garam tak sedap juga kan. Jadi kalau terlebih garam juga, nanti terlebih masin. Jadi kita hanya letak jenaka itu sebagai penambah perisa sahaja, macam Ajinomoto sahaja. Bukanlah sebagai utama. Ni 2 jam ceramah, sejam buat lawak, setengah jam duk bobel benda lain, setengah jam lagi baru cakap benda ilmu. Jadi yang dapat ilmu setengah jam sahaja. Sebab tujuan kita dah lari dekat situ. Sebab tujuan utama kita adalah untuk menyampaikan ilmu. Jadi lawak jenaka ini adalah selit-selit sahaja. Bukanlah 2 jam ceramah, sejam itu untuk lawak jenaka, atau sejam itu untuk dia nak nyanyi ke. Kita faham nak tarik crowd, tetapi kita kena fikir juga apa kita punya tujuan utama kita. Kemudian yang ketujuh, belas kasih terhadap murid dan berhati-hati dengan orang yang sombong. Okey, dalam kita mana-mana kita ceramah dekat masjid, kat mana, akan ada murid yang bersikap sombong. Jadi kita jangan terikut-ikut dengan cara dia, tetapi kita perlu berhati-hati. Okey, ada orang ni kadang-kadang dia tanya soalan bukan sebab nak tahu jawapan, tapi dia saja nak perangkap kita, nak perangkap guru dia, nak tunjukkan bahawa guru dia salah. Kita kena berhati-hati dengan orang yang sedemikian. Yang ke-8, memperbaiki prestasi orang yang bodoh dengan bimbingan yang baik. Jadi kalau kita kalau dia bodoh atau dia jahil, kita kena beri bimbingan dia. Walaupun dia slow learner macam mana pun, kita kena tunjukkan sikit demi sedikit untuk orang tersebut. Yang ke-9, tidak memarahinya. Okey. Ada orang kan, guru, mungkin murid dia terlalu lambat untuk nak catch up. Jadi guru dia marah. Sebenarnya itu adalah satu benda yang kurang beradab. Okey. Sebab pertama sekali adalah bersabar. Jadi macam memang ada orang yang sangat susah nak faham.
Bukan dia tak nak faham, tapi dia susah nak faham. Jadi kita kena sabar dan kita kena bimbing slowly. Mungkin kalau perlu kelas tambahan, kita beri dia kelas tambahan. Yang ke-10, tidak malu dan segan untuk berkata aku tidak tahu, la adri. Okey? Yang ini adalah satu penyakit juga kita dapat tengok dekat guru-guru kita kan. Orang tanya, semua dia boleh jawab. Macam guru ni semua ilmu dia tahu. Kalau contoh, mungkin dia ni bidang fiqh. Orang tanya pasal hadis. Hadis ni authority tak? Mungkin dia tak tahu pasal ilmu tersebut. Jadi cakap je lah, la adri. Mungkin you all boleh tanya dengan orang yang lebih mahir dalam bidang hadis. Tidak ada masalah dan tidak ada rasa malu pun untuk kita. Tetapi ada kadang-kadang ego kan. Ada guru ni dia ada ego yang tinggi. Ada perasaan takbur yang kita bincang tadi. Jadi semua benda dia nak jawab. Jadi bila dia jawab salah itu, orang persoalkan, tak ada betul-betul nak tegakkan benang yang basah. Jadi itulah jadi perkara-perkara yang membawa kepada perbalahan. Sebab kerana masing-masing guru cuba untuk menegakkan benang yang basah meskipun mereka salah. Jadi kalau mereka tidak tahu atau tidak arif, mungkin mereka boleh kata, nanti saya akan cari jawapan dulu, saya akan baca dulu. Ataupun beritahu saja, saya tidak tahu, saya bukan mahir dalam bidang ini. Contoh, dia pensyarah dalam bidang bahasa Inggeris, nak ajar engineering. You tanya macam mana pun, dia kata, oh boleh, dia boleh macam ni sikit-sikit. Macam itulah juga. Kenapa dalam ilmu-ilmu moden, kita tak malu untuk mengakui bahawa kita tak mahir? Tapi kadang-kadang bila ilmu agama ni, ustaz ni semua sama je kan. Ustaz Taska lah, Tadika lah, ustaz universiti ke, semua boleh jawab kan. Jadi kita nanti kena tengok juga dia punya background dia. Kemudian ke-11, mengalihkan perhatian kepada si penanya dan cuba memahami soalannya. Okey, maksudnya kalau orang tanya, kita cuba faham soalan dia dan kita boleh bantu setakat yang kita bantu. Yang keempat, melarang murid mempelajari ilmu yang boleh memudaratkannya. Contoh, sebab ada murid yang tidak sesuai untuk mempelajari sesuatu ilmu yang sangat tinggi. Kita ambil contoh sebagai ilmu-ilmu yang seperti tasawuf, ilmu-ilmu makrifat. Okey, contoh orang tu, murid kita ni, semayang pun boleh cukup 5 waktu kan. Tiba-tiba tanya, Ustaz, macam mana kita nak belajar ilmu makrifat? Jadi kita jangan ajar ilmu makrifat dulu. Kita ajar dulu ilmu-ilmu fardu ain dulu. Sebab bila ilmu ini, kita kena berpelajar secara berperingkat. Sebagai contoh, kalau orang tak ada degree, boleh ke dia sambung sampai PhD? Tak boleh. Okay? Kalau orang habis SPM terus tak sambung PhD, boleh ke? Tak boleh. And kita faham benda itu. Tapi sama juga dalam ilmu agama. Kalau orang dia punya ilmu agama itu baru saja dekat peringkat sekolah, last dia belajar SPM, tiba-tiba dia rasa nak berubah, nak insaf, terus nak belajar ilmu makrifat, ilmu yang tinggi, ilmu-ilmu yang tinggilah. Jadi kalau kita sebagai seorang guru, kita jangan ajarkan ilmu sedemikian selagi pelajar kita tidak mencapai tahap yang sepatutnya. Jadi dalam ilmu agama juga sama, dia ada tahap-tahap ilmu. Dia tidak boleh terus nak berubah, nak terus pergi tahap yang paling tinggi, yang nak jadi ahli sufi terus, tak boleh. Yang penting nak jadi ahli sufi dulu, dia kena settle ilmu fardu ain dia, syariat dia settle, dan dia tinggalkan maksiat, baru dia boleh belajar ilmu yang lebih tinggi. Jadi guru perlu lihat dulu background dia. Kalau ada murid yang nak belajar mengenai ilmu-ilmu yang tinggi, mungkin ada guru-guru ahli tasawuf, ahli sufi, kita akui benda tersebut ada. Tetapi kalau murid itu belum mencapai tahap yang sepatutnya, kita jangan ajar dulu. Biar dia settle dulu ilmu-ilmu yang asas dahulu. Kemudian boleh menerima hujah. Ini juga salah satu sifat guru, supaya buang ego. Ada guru, ini ada sama juga dalam peperiksaan lah. Kadang-kadang jika seseorang murid itu layak mendapat 100 markah, guru tersebut perlu memberi 100 markah. Itu adalah amanah. Dia tak boleh bagi 98 atau 99 sebab dia kata tak boleh budak dapat 100%. Kalau dia layak, why not kan? Ini ada guru yang memang tak nak bagi 100% kerana dia kata tak ada jawapan yang sempurna. Jadi kita kena terimalah hujah budak tersebut. Ataupun dalam kelas, kalau kita salah, pelajar kita ada hujah yang lebih baik. Mungkin kita dalam bidang agama, dia bidang sainses, kita pasal Mi'raj Nabi kan. Kita cerita pasal sirah Nabi lah, tetapi dia cerita daripada aspek fizikal kan. Lightning macam ni, dia punya work macam mana, apa yang logik membolehkan Mi'raj ini berlaku. Jadi kalau kita dengar itu, boleh memberi input yang baik kepada agama, why not kita terima pendapat tersebut. Yang ke-15, menegahnya daripada menginginkan selain redha Allah Ta'ala
di sebalik tujuan menuntut ilmu yang bermanfaat. Ini bukan hanya dia apply kepada ilmu agama sahaja, tetapi kepada apa-apa ilmu. Tak kisahlah ilmu matematik ke, ilmu sains ke, ilmu English ke, sosiologi, bahasa. Okey, kita kena tanamkan pada diri murid kita bahawa setiap ilmu yang mereka belajar ini adalah untuk agama, untuk Allah Ta'ala. Itu yang objektif utama. Kedua barulah sebab nak bekerja. Ni ada orang tanam selalu tanya, saya nak sambung apa ya, nanti senang nak dapat kerja. First kali tanam adalah untuk mendapat keredaan Allah Ta'ala, untuk mendapat pahala. Kemudian menghalang murid daripada sibuk dengan hal-hal fardu kifayah sebelum menyelesaikan urusan fardu ain. Fardu ain bagi setiap murid adalah memperbaiki zahir dan batin diri dengan takwa. Jadi, kalau murid tersebut sibuk nak belajar ilmu fardu kifayah, okey, nak tahu pasal nasab zakat macam mana, pasal warisan harta macam mana, kalau dia belum settle lagi yang fardu ain, suruh dia settle dulu. Ada orang, ya memang orang-orang manusia kadang-kadang mereka sangat suka dengan jalan shortcut. Okey, nak berubah terus sampai makam yang tinggi sekali. Tetapi sebenarnya kita nak mempelajari sesuatu ilmu, kita kena ada level-level dia. Level 1, level 2 sehingga level yang tertinggi. Dan yang ke-17, yang terakhir, merawat diri terlebih dahulu dengan takwa, agar pada awalnya murid dapat mencontohi perbuatannya, kemudian mengambil manfaat daripada ucapannya. Salah satu sifat yang paling penting pada guru adalah kita kena memperbaiki diri kita dahulu. Jangan kita duk ajar orang, jangan buat tu, jangan buat ni, tapi kita buat. Duk ajar anak murid kan, jangan isap okok, bahaya, haram. Tapi kita duk isap okok kan. Jadi, bila kita nak ajar benda tersebut, kita kena berubah diri kita dahulu. Kita yang tinggalkan dulu amalan tersebut dan baru kita ajar dekat orang. Kerana ilmu yang paling baik adalah ilmu yang kita belajar dan daripada pengalaman kita sendiri. Seterusnya adalah adab-adab sebagai seorang murid. Tadi kalau kita sebagai seorang guru, ini kalau kita sebagai seorang murid, insya-Allah saya rasa semua orang di sini pernah menjadi seorang murid. Secara formal ataupun tidak formal. Okey, dekat masjid ke, dekat sekolah ke, atau di tempat kerja. Okey. Jika kamu seorang murid, maka adab yang harus dimiliki oleh seorang murid di hadapan gurunya ialah memulakan ucapan hormat dan salam kepada guru. Alhamdulillah lah dekat Malaysia ini kita ada budaya dekat sekolah kita diajar apabila guru masuk bangun bagi salam hormat. Itu adalah perkara yang sangat baik. Yang kedua, tidak banyak berbicara di hadapannya. Kalau kita seorang murid, kita perlu lebih banyak mendengar daripada bercakap. Kalau kita seorang guru, kita perlu banyak bercakap daripada mendengar. Ketiga, tidak bercakap tentang perkara yang tidak ditanya oleh gurunya. Ada juga kan, murid-murid kadang-kadang loya bubuk kan. Tanya lain, dia cakap benda lain kan. Ini juga kita kena hati-hati. Keempat, tidak bertanya sebelum diberi izin. Mungkin kita angkat tangan dulu ke. Jangan terus potong cikgu tengah ajar ataupun ustaz tengah ajar terus potong. Saya tak setuju ni. Kita minta izin dahulu. Itu adalah adab. Yang kelima, tidak mengungkapkan sesuatu untuk menyanggah ucapan guru kita seperti si Polan mengatakan perkara yang berbeza dengan apa yang kamu ungkapkan. Yang ini kita banyak jumpa. Jadi, sebagai seorang murid, apa yang kita perlu buat adalah jangan kita terus serkap jarang macam itu sahaja. Mungkin kita ambil pendapat yang kita dengar daripada guru pertama dan kita ambil pendapat daripada guru yang kedua. Kemudian kita cuba analisis dahulu sendiri sebelum kita terus kata orang guru ni salah sebab guru ni kata macam ni. Macam mana kita tahu bahawa guru ni betul atau guru ni salah? Kadang-kadang orang kita sekarang suka sangat untuk terus menyanggah ataupun terus viral benda-benda yang ustaz ni salah sebab ustaz ni kata macam ni. Macam mana kita tahu bahawa ustaz ni betul, ustaz ni salah? So, yang terbaik adalah kita ambil dua-dua and then kita analisis sendiri sebelum kita berhujah. Yang keenam, tidak menunjukkan sesuatu kepada guru yang berbeza dengan pendapatnya, lalu murid menganggapnya dia lebih tahu perkara yang sebenar berbanding gurunya. Contoh, guru ni ada pendapat yang lain, dia ada pendapat yang lain. Jadi dia rasa guru ni salah, dia betul. Jadi dia lagi hebat pada guru dia. Ataupun kita kata kalau kita ada sifat, kita pergi berguru tetapi kita rasa bahawa alah, guru ni bukan tahu apa-apa pun, aku lagi pandai pada dia. Okey, so itu adalah satu perkara yang kita perlu hati-hati. Meskipun mungkin
academic qualification guru tu lebih rendah pada kita. Ataupun dia sampai sekolah darjah 3 lepas tu masuk pondok kan. Kita sampai universiti. Kita jangan anggap bahawa kita yang lagi tinggi ilmunya. Itu tak tahu. Itu adalah sangat-sangat subjektif. Tetapi bila kita berilmu dengan mana-mana guru, kita hormat pandangan mereka. Kemudian tidak berkata kepada rakannya dalam majlis gurunya, jangan bercakap dengan kawan perkara-perkara yang lara. Kemudian ke-8, tidak menoleh merata tempat, tetapi dia hendaklah duduk sambil menundukkan pandangan dalam keadaan yang tenang dan beradab seperti orang dalam solat. Okey. Jangan kita duduk belajar ni tengok depan, kanan, kiri, atas, bawah. Guru pun tengok dah kenapa dia ni kan, ngantuk ke apa. Kalau ngantuk tu lagilah kan, tertidur kong-kong kan. Kemudian yang ke-9, tidak boleh banyak bertanya kepada guru ketika dalam keadaan bosan. Jadi kita bertanya bila perlu. Jangan kita jadi orang yang suka tanya soalan sebab terbosan. Ada yang seperti itu. Okey. Ke-10, jika guru berdiri, murid hendaklah berdiri menghormatinya. Okey. Jadi kalau kita berdiri, ketika guru berdiri bukanlah bermaksud kita menyanjung ke, kita menyembah mereka. Tak, kita sebagai tanda hormat sahaja. Sebab itu saya kata budaya dekat Malaysia ini, dekat sekolah sangat bagus. Bila guru masuk, kita berdiri dan kita bagi salam. Bila guru suruh duduk, baru kita duduk. Alhamdulillah, itu sangat baik. Kemudian, tidak bercakap ataupun bertanya pada ketika itu. Tidak bertanya kepada guru dalam perjalanan pulangnya sehingga dia sampai ke rumah. Ini pun satu perkara. Bukanlah buat benda dia salah, tak salah. Tetapi ada orang murid kadang-kadang, time guru bagi peluang untuk bertanya, mereka tak nak bertanya. Bila guru tengah sibuk nak balik, nak bawa beg, nak balik rumah tengah jalan, baru dia sibuk nak tanya kan. Mungkin dia malu atau sebagainya lah. Wallahu alam lah. Tapi seeloknya, kita tanya soalan semasa guru beri izin. Sebab apa? Bukanlah untuk kita malu ke apa, tetapi bila kita tanya soalan ketika dalam public, orang lain juga boleh mendapat manfaat daripada soalan kita. Jadi kita bukan sahaja mendapat manfaat kepada diri sendiri, tetapi juga manfaat kepada orang lain yang mendengar. Dan terakhir adalah tidak bersangka buruk dengan guru pada perbuatan yang zahirnya adalah mungkar di sisi murid, kerana guru lebih tahu tentang hakikat perbuatan itu. Ketika itu, murid hendaklah mengingati ucapan Nabi Musa kepada Nabi Khidir alaihissalam, فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتخرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Artinya, adakah engkau sengaja melubangi perahu itu untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh kamu telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Ini adalah kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi ayat 71. Jadi sebenarnya dalam ayat Quran surah Al-Kahfi, cerita mengenai Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini bukanlah kisah nak tunjuk siapa lebih hebat, tetapi ia ingin menunjukkan bahawa adab antara murid dengan guru. Kerana Nabi Musa pada ketika ini dia melihat bahawa Nabi Khidir melakukan perkara-perkara yang dia rasa tak sepatutnya. Jadi Nabi Musa dia ada sifat-sifat yang disebutkan tadi, dia rasa dia lebih tahu sebab contoh dia kata, kenapa dia nak bocorkan perahu itu? Kalau dia buat lubang, confirm lah perahu itu bocor. Jadi, ini adalah sebahagian daripada adab dengan guru. Kadang-kadang kita sangka guru itu buat sesuatu yang salah, tetapi mungkin kerana guru itu nak uji kita, ataupun mungkin dia merasakan kita belum sampai tahap yang sepatutnya untuk kita belajar ilmu tersebut. Jadi, ayat ini lebih menekankan mengenai adab antara guru dan juga murid, iaitu Nabi Khidir sebagai guru dan Nabi Musa sebagai murid. Jadi dalam ayat ini tak kata Nabi Musa salah, tak kata Nabi Khidir salah, tetapi lebih menekankan mengenai adab tersebut. Dan terakhir untuk hari ini adalah adab-adab seorang anak dengan ibu bapanya. Kita dah masuk adab sebagai dengan Allah, dengan guru, murid, dan terakhir adalah adab dengan seorang anak dengan ibu bapanya. Yang pertama adalah untuk mendengar ucapan mereka. Kalau mak ayah cakap, kita kena dengar, kena pandang mata dia, kena dengar dengan teliti. Jangan sampai mak ayah kita terasa sebab kita cakap kita tak layan kan. Yang kedua, berdiri ketika mereka berdiri, macam guru tadilah. Bukanlah maksudnya wajib, tetapi ini adalah adab. Ada juga disebutkan adab apabila contoh mak ayah duduk atas kerusi, kita jangan duduk lebih tinggi daripada kerusi yang dia duduk.
Kalau contoh kita duduk kursi, mak ayah kita duduk bawah, kita juga kena duduk bawah. Itu bukanlah wajib tetapi lebih kepada adab. Yang ketiga, mengerjakan perintah mereka. Kita kena ikut apa yang disuruh oleh ibu bapa selagi tidak bertentangan dengan syarak. Okey, mak suruh beli kicap, pergilah beli kicap. Ayah suruh beli buku, pergilah beli buku. Jadi kita kena ikut. Kecuali kalau mak kata jangan solat, itu kita jangan ikutlah. Yang keempat, tidak berjalan di hadapan mereka. Tapi saya rasa kat sini untuk orang Malaysia tak ada masalah. Kita bila kita berjalan di depan orang tua, kita sangat beradab. Kalau boleh kita jalan lalu belakang dia. Okey, jangan lalu depan sebab bukanlah berdosa tetapi kurang beradab. Yang kelima, tidak meninggikan suara melebihi suara mereka. Jangan kita bercakap kasar ataupun bercakap kuat dengan ibu bapa. Kita kena bercakap dengan nada yang lemah lembut. Meskipun kita seorang guru ke, seorang pensyarah ke yang memang sentiasa cakap kuat. Tapi bila dengan mak bapak, kita cuba adjust sikit untuk cakap slowly. Okey, kenapa? Kerana apa? Supaya kita tidak membuat ibu bapa kita terasa. Yang keenam, menyahut panggilan mereka. Walaupun duduk jauh, selagi kita dengar tu kita sahut je. Okey. Sebab itu kita dengar cerita-cerita yang apabila ibu memanggil ketika kita solat, kita kena kuatkan bacaan solat supaya ibu kita sedar bahawa kita tengah bersolat dan kita tak boleh menyahut. Yang ketujuh, mencari redha mereka dengan bersungguh-sungguh. Jadi orang kata salah satu cara nak masuk syurga adalah berbakti dengan ibu bapa, iaitu dengan kita mendapat redha daripada ibu bapa. Kalau ibu bapa kita cakap, alhamdulillah saya redha dengan anak saya ni, alhamdulillah kita sangat berbunga-bunga hati kita kan. Kalau mak ayah kata alhamdulillah ada anak soleh kan, aku redha dengan anak aku macam ni kan, alhamdulillah. Kita perlu kejar benda tersebut. Selagi mak ayah kita tak ungkapkan benda tersebut, kita cuba lagi untuk ambil hati mak ayah kita. Okey. Yang ke-8, merendah diri dan melemah lembut terhadap mereka. Okey. Meskipun contoh mak ayah kita ni orang kampung, belajar tak tinggi, SRP sahaja, SPM sekolah menengah pun tak masuk. Kita ni ada PhD, kita ni ada degree, kita ni ada ilmu pangkat tinggi, kita jawatan CEO. Tetapi kita kena ingat bahawa bila dengan mak ayah kita merendah diri. Kita jangan act diri kita sampai sebagai CEO depan mak ayah kita. Okey, ada orang kadang-kadang bila dapat jawatan tinggi, depan semua orang dia act, termasuk ibu bapa. Jadi terbalik pula, bukan mak ayah dia suruh dia pula suruh mak ayah dia kan. Mak pergi tolong beli ni mak. Ayah pergi beli ni ayah. Mak ayah dia pun ikut je lah kan. Sebab apa? Sebab takut sakiti hati anak dia. So setinggi mana pun ilmu kita, setinggi kita pun jawatan kita, kalau kita tak ada sifat rendah diri ini, tak guna. Okey? Kita dah seperti lupa diri. Jadi setinggi mana pun jawatan dan ilmu, perlu ingat bila dengan mak ayah, dia still mak ayah kita. Seperti zaman kita budak, zaman sekolah, walaupun pangkat kita tinggi, kita dah Perdana Menteri, kita lah raja, tapi bila bawah mak ayah, kita perlu rendahkan diri kita daripada mak ayah kita. Yang ke-9, tidak mengungkit perkara akan amal bakti dan perintah yang telah dilakukan. Contoh kan, mak ayah kita suruh teman pergi surau. Alah, kenapa nak pergi teman, suruh orang lain? Semalam dah teman dah kan. Jangan kita ungkit. Kalau mak ayah kita nak ungkit, orang boleh ungkit lagi panjang. Sehari, 2 hari tak habis. Sebulan tak habis cerita kan. Jadi kita jangan ungkit apa-apa amalan yang kita telah buat untuk ibu bapa kita. Yang ke-10, tidak melihat mereka dengan pandangan seorang yang sedang marah. Ini lagilah bahaya. Cakap tinggi pun tak boleh, apa lagi kalau kita marah dengan mak ayah kan. Jadi kalau maybe kita terasa kita marah dengan mak ayah, kita cuba macam biasalah, kita ambil wuduk dulu ke, tenangkan diri dulu sebelum bercakap dengan mak ayah. Jangan sesekali kita tengok dia dengan pandangan yang marah. Pandangan yang marah ni bila orang tengok kita tu, kita nampak dia marah kan. Tengok contoh macam laki kita tengok kita, bini kita tengok kita kan, atau guru tengok kita kan, muka nak marah kan, kita takut kan. Jadi jangan sesekali kita tengok mak ayah kita dengan pandangan sebegitu. Kemudian tidak bermasam muka di hadapan mereka. Buat muka jebek kan gitu, tak boleh lah. Okey. Jadi bila dengan mak ayah, seboleh-bolehnya kita sentiasa tersenyum. Okey. Dan 12, tidak bermusafir kecuali dengan izin mereka. Yang ni pun sama, bukanlah wajib untuk kita minta izin, tetapi kita nak pergi,
Sebab itu bagus sebenarnya ada family yang anak-anak nak keluar, tanya mak ayah dulu. Mak, saya nak keluar sekejap lagi boleh? Nak pergi ni. Ayah, saya nak keluar sekejap lagi boleh? Walaupun orang kata kita ni anak mak lah, kita ni penakut lah, apalah. Tetapi itu adalah adab kita dengan ibu bapa. Lebih-lebih lagi apabila kita duduk serumah dengan ibu bapa. Sama juga kalau kita nak balik kampung. Even kita nak balik kampung pun, nak buat surprise macam mana pun, boleh kalau elok-eloknya kita tanya dulu izin mereka. Mak, ayah boleh tak saya nak balik kampung esok? Okey. Sebab kadang mak ayah tak sedap hati kan. Tak payahlah nampak nak banjir ni. Okey, minggu depan lah lepas banjir lah baru balik. Nampak tak? Sebab mak ayah kita ni dia ada sense yang lebih kan. Kita ada 5 sen, 6 sen. Dia ada 6 sen kan. Okey. Jadi seelok-eloknya kita nak pergi mana-mana, kita minta izin ibu bapa. Ni ada orang anak pergi mana tak tahu sebab anak tak beritahu kan. Alah, saya dah besar. Suka hati saya nak pergi mana. Memang tak wajib tetapi adab. Okey. Satu lagi saya nak tekankan bahawa kita kena bezakan antara memang ada benda yang wajib, haram, harus dan sebagainya. Tetapi ada juga benda yang mengenai adab. Okey. Jadi ramai orang tahu mengenai dosa, pahala, hukum-hukum, tetapi ramai orang kurang mengambil berat tentang adab. Okey. Kalau kita nak menjadi seorang yang baik, so kita kena beradab lah dengan guru, dengan murid, dengan sesiapa yang kita bergaul. Jadi inilah sebahagian adab yang kita telah bincangkan pada hari ini. Dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan bincang pula adab kita dengan rakan-rakan dan juga orang awam. Jadi hari ini kita dah membincangkan mengenai adab-adab dengan orang-orang yang rapat dengan kita, seperti yang pertama adalah adab dengan Allah Ta'ala, yang kedua adalah guru, ketiga murid, dan keempat adalah ibu bapa. Jadi saya harap semoga semua mendapat manfaat daripada ulang kaji pada hari ini, dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan teruskan dengan siri kita yang terakhir. Okey, dan still dalam bab yang sama. Insya-Allah kita akan khatamkan kita punya ulang kaji ini pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.